Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, lahirnya orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Di antara tanda akhir zaman ialah lahirnya Nabi akhir zaman. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak tutup dunia dengan kiamat. Sebelum kiamat, diberitahu kepada semua rasul-rasul. Disebut di dalam kitab semua agama-agama samawi bahawa akan zahir Nabi akhir zaman. Disebut namanya dalam setengah kitab. Disebut sifat-sifatnya. Dan lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat ilmu. Tanda ilmu yang tak boleh dilawan oleh sesiapa. Benar kerasulannya. Tiba-tiba ada lagi orang yang mengaku jadi Nabi. Ini bohong. Kerana tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tandanya dunia akan rosok punah ialah adanya pembohong-pembohong yang cerdik, yang bijak, tapi menipu. Sanggup mengaku jadi Nabi, menyesatkan orang. Berhubung dengan perkara ini, Rasulullah SAW telah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وأنه سيكون في أمتي دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي." Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud an Sauban radhiyallahu anhu. Artinya tidak berlaku hari kiamat sehingga ada beberapa kabilah di kalangan umatku bergabung dengan orang-orang musyrikin. Dan beberapa kabilah di kalangan umatku menyembah berhala. Dan berada di dalam umatku pembohong-pembohong dan pendusta-pendusta besar. Dajjal mana pembohong besar. Jumlahnya hampir 30 orang. Tiap-tiap orang dari mereka mengaku menjadi Rasulullah, yakni Nabi. Sedangkan akulah penyudah Nabi-Nabi, tidak ada lagi Nabi selepasku. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Allah Ta'ala menyebut khataman nabiyyin, penutup Nabi-Nabi, disebut dalam Quran. Sesungguhnya telah berlaku apa yang diberi amaran oleh Rasulullah SAW. Sejarah Islam mencatatkan lahirnya orang yang bohong, mengaku menjadi Nabi seperti Musailamatul Kadzab. Al-Aswad bukan Al-Aswad, bukan Al-Aswad, bukan kaf tu, alif lam alif. Al-Aswad Al-Ansi. Sijah, bukan jad, jim, ha, Sijah, salah saja. Dan lain-lain. Bukan ada yang mengaku menjadi Tuhan dan mempunyai rasul-rasul lebih kurang 30 tahun yang lalu
Ini masa buku ini ditulis. Sekarang dah 50 tahun. 10 tahun yang lalu, di negeri Syria dan di zaman penjajahan Inggeris di India, muncul seorang yang bernama Ghulam Ahmad yang mengaku menjadi Nabi dengan mendapat sokongan yang kuat dari penjajah Inggeris. Dengan diberi kemudahan untuk bergerak di dalam negeri umat Islam bagi menyesatkan orang-orang Islam. Kita memohon pertolongan dari Allah supaya dipelihara kita semua dari fitnah yang menggugat dan mengancam iman. Dan kita memohon supaya dinampakkan pada kita kebenaran dan mengikut serta berpegang dengan kebenaran, dan dinampakkan pada kita kebaikan dan kekuatan menentang kebatilan itu. Sebaik saja wafatnya Nabi SAW, kabilah-kabilah Arab yang sudah masuk Islam murtad. Di Yaman muncul Al-Aswad Al-Ansi, mengaku jadi Nabi, menggunakan sihir, menggunakan kejahatan. Orang tak ikut dia akan dibunuh. Yaman di masa itu sudah diperintah oleh Islam. Gubernur dia Bazan, seorang Parsi yang diutuskan oleh Raja Kisra untuk menghadap Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, berdialog dengan Nabi. Bazan masuk Islam. Nabi lantik dia jadi gubernur di Yaman. Dan dihantar Abu Musa al-Ash'ari, dihantar Sayyidina Ali, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'ad bin Jabal, pergi ke Yaman. Kebetulan bila Nabi wafat, Bazan meninggal dunia. Bazan juga mati. Muncul Al-Aswad Al-Ansi merampas kuasa dengan ribuan pengikut-pengikut dia. Ditawannya isteri Bazan. Anak-anak Bazan dapat melepaskan diri, berlindung di bukit. Aswad Ansi memaksa orang ikut dia. Di sana ada seorang ulama sempat dengan zaman Nabi tapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Nak masuk dia tabi'in, nak masuk dia apa tak tahu. Dia di kalangan tabi'in, tak sempat berjumpa dengan Nabi. Abu Muslim Al-Khawlani, dia seorang yang berpengaruh. Bazan panggil dia, itu Al-Aswad panggil dia, mempercaya dah aku jadi Nabi. Abu Muslim kata, aku tak dengar. Aku tak dengar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tak dengar kamu kata, tapi aku percaya Muhammad Rasulullah. Dia jawab begitu. Lalu dinyalakan api, dicampur Abu Muslim dalam api itu. Campur dalam api. Banyak kisah Nabi Ibrahim. Doa angguh. Tuhan beri karamah pada Abu Muslim. Tak angguh. Lalu pengikut dia kata, bahaya ni orang ni. Bahaya. Halau dia. Jangan ambil duduk sini, halau. Abu Muslim pun dihalau, pergi ke Madinah. Masa itu Sayyidina Abu Bakar sudah jadi khalifah, mengarahkan bala tentera untuk memerangi mereka yang murtad. Orang tak kenal dia, duduk dalam masjid. Sayyidina Umar ada dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tengok seorang duduk kat tiang masjid, seorang yang bukan daripada orang Madinah. Dia tanya, siapa dia mu? Siapa dia? Dia sebutlah, dari mana dia Yaman. Mendengar tak cerita ada orang kena bakar di hak Nabi Bahung tu, tak angguh. Dia kata, dengar,
Tengok. Cuma cerita. Dia buat cerita. Cerita. Kamu sendiri? Ya, saya. Dia kata. Saya. Sayyidina Umar pun bawa terus berjumpa dengan Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar kucuk dia. Alhamdulillah, Sayyidina Umar kata, Tuhan beri aku tengok orang yang macam Nabi Ibrahim daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dia. Kemudian anak kepada Bazan, Syahar bin Bazan, yang berlindung di bukit, merancang lalu membunuh Aswad Ansi. Dia pakat dengan mak dia atau mak tiri dia, merancang dan berjaya membunuh Aswad Ansi. Dia pancung kepalanya, dibawa khalayak ramai, orang ramai pun tubik mereka, berani mereka kalah gerakan dia. Musailamatul Kadzab kita gabung dua dengan Sijah. Sijah ni perempuan, orang puan jadi Nabi, Nabi puan mengaku jadi Nabi, pandai ilmu sihir. Musailamah juga adalah ahli sihir, pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia dari Bani Hanifah. Dia minta Nabi lantik dia jadi ketua di tempat dia. Minta dia jadi ketua. Mengikut riwayatnya, Nabi pegang buah batang pelepah tamak masa itu. Nabi kata, kalau meminta pelepah tamak ada tangan aku ni, aku dakwi kamu. Nabi sudah mengecam dia seorang yang pembohong. Dia balik, dia tulis surat ke Nabi. Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Kita bagi dunia ni, ambil kamu separuh, aku separuh. Nabi jawab surat dia daripada Musailamah, daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamatul Kadzab. Bumi itu kepunyaan Allah. Kemudian Nabi tugaskan dua orang sahabat bawa surat. Lalu dia tanya sahabat tu, mengucap aku Rasulullah. Kawan dia kata, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Rasulullah, dia sebut Rasulullah, sebut begitu. Lepas tu orang sangat lagi dia tanya, mu nak saksi aku Rasulullah? Dia kata, aku tak dengar, aku tuli. Dia kata, jawab boleh pula tu kata tuli. Ambil pedang pacung. Di mana dua-dua ni diizin oleh Nabi. Yang kena pacung nama syahid, yang tak kena pacung tu rosak. Balik beritahu berita ke Nabi. Dia ngelak. Kemudian dia telah berjaya mengumpulkan lebih 100,000 bala tentera, 100,000 pengikut dia. Gabung dengan Sijah yang perempuan jadi Nabi tadi. Kahwin pula dua tu, Nabi dengan Nabi nikah. Janji nak pergi belanja, tak pergi belanja, kacek tipu pula, menipu jadi Nabi. Kelahi dua ni pula. Cerita dia panjang. Abu Bakar menghantar penglima yang dibentuk pasukan tentera untuk memerangi mereka yang murtad. Serangan yang pertama gagal. Khalid bin Hadrami menyerang, dia serang dulu. Abu Bakar kata, tunggulah, nanti siapa tentera Khalid bergabung barulah boleh lawan, kerana bala tentera dia besar. Dia serang juga, menyebabkan ramai yang cedera. Lalu Khalid bin Walid, yang Nabi kata pedang Allah, datang. Datang bergabung dengan bala tentera ini dan mengepung tentera Musailamah yang berlindung di dalam kota. Ada kota hebat, dia punya kawasan, ada kota, kepung, tentera Islam kepung. Tentera dia 100,000 lebih. Tentera Islam belah-belah ribu je. Macam mana nak lawan? Boleh lawan. Kerana orang Islam pandai. Khalid bin Walid ni bijak, atur strategi peperangan,
menyebabkan tentera Musailamah dikepung dalam kota. Setelah beberapa lama dikepung, lama kena kepung, sekat makanan. Lalu seorang sahabat Nabi nama Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu kata, Bara' meletak aku dalam menjanik. Menjanik ni ialah sejenis alat untuk meruntuhkan kota menggunakan batu yang besar. Dia bidah, dia letak batu besar, dia bidah tu kena kota untuk runtuhkan kota. Senjata zaman dulu. Nak kata terik berapa orang. Di mana Al-Bara' bin Malik kata, meletak aku dalam menjanik tu, barangkali kalau ambil adat katanya bedah, ni jatuh atas tanah mati badannya. Tapi berani dia suruh buat. So bidah dia capak atas kota tu, metang pintu betul-betul dia tu. Siapa metang pintu, aku pun buka pintu kota dia tu. Orang masuk, pakat masuk. Lalu dia buat apa yang dia suruh. Tak apa, biar mati-matilah aku, dia kata tak apa. Biar mati. Lalu mereka letak Al-Bara' bin Malik di atas minjanik. Dibidah dengan tu, jatuh. Depak pintu kata, Bara' pun buka pintu kata, tentera Islam masuk dan berjaya mengalahkan Musailamatul Kadzdzab. Apa yang menakjubkan, yang bunuh dia ialah Wahsy, yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Wahsy ini ialah yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, Wahsy ini. Di mana bila Nabi tengok Sayyidina Hamzah, pak saudara dia hancur, dicincang. Wahsy ini seorang hamba yang pandai melontar lembing. Di mana dia diupah untuk bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, dijanjikan merdeka daripada hamba. Lalu dia nak merdekakan diri dia, guna kepandaian dia, Sayyidina Hamzah masih syahid dalam perang Uhud. Menyebabkan pak saudara Nabi yang Nabi sayang dicincang. Dicincang tubuh badannya, dikelok. Nabi sangat marah. Nabi kata nak balas mereka yang buat pak saudara dia ni, nak balas dengan balasan yang berkali ganda lagi. Lalu Allah menurunkan ayat, yang khabtum faqibtum alaih. Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Kalau mau balas orang, balaslah sebagaimana orang buat. Tuhan kata dalam Quran, dan sabar itu lebih baik. Khairul lis-sabirin. Sabar itu pahala sangat besar. Lalu Nabi sabar menghadapi ujian itu. Dan Wahsy pula surah Hijrah habislah. Dia ni Nabi tak ampun, Tuhan tak ampun dah dia menyesal. Allah Taala tu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah, min rauhillah. Wahai orang beriman, jangan kamu putus asa daripada kurnia Allah. Jangan putus asa. Buat dosa besar macam mana sekalipun, kalau beriman, bertaubat, Tuhan ampunkan dosa. Dan Wahsy beriman, masuk Islam. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, innallaha yadhaq al-qatil wal maqtul fil jannah. Allah Ta'ala ketawa Allah Ta'ala, suka Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Gembira, sangat gembira. Yang membunuh dan dibunuh, dua-dua masuk syurga. Yang membunuhnya ialah Wahsy, yang dibunuh ialah Hamzah. Hamzah sayyidul syuhada. Wahsy pula membunuh Musailamatul Kadzdzab dalam perang, dan dia masih syahid di dalam peperangan. Wahsy ini kisah dia. Akhirnya Musailamatul Kadzdzab dikalahkan. Hak yang puan ni menyerah diri. Nabi sejah hak puan ni menyerah diri. Hak Syria tak berapa masyhur. Yang masyhurnya ialah Qadiani. Qadiani pengikut-pengikut dia di seluruh pelosok dunia. Sampai hari ini, termasuk di Malaysia, ada masjid dia di Kampung Nakhoda, Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur, jangan salah masuk masjid. Jangan salah ni masjid kafir. Ada juga masjid orang kafir. Iaitu pengikut Al-Qadiani. Nama dia Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, seorang India.
Ayah dia pegawai tinggi penjajah British di India. Lalu British gunakan dia oleh kerana ada juga kepandaian dia sikit-sikit, boleh bahasa Arab sikit-sikit. British guna untuk nipu British. Dia mendakwa dia jadi Nabi. Di India, jadi Nabi. Dia bawa satu ajaran baru. Ada Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabinya yang diutuskan di India. Dia ambil Quran tu juga. Quran kita baca tu juga. Tapi dia salah tafsir. Lepas tu dia pindah pula ayat-ayat Quran tu. Buat apa pindah? Dia ubah baris, ubah macam-macam. Di antaranya ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri daripada kamu. Ulil amri kita ni orang putih lah. Orang putih meretah kita kan. Dia ulil amri, kena taat, dia tak boleh. Tu. Hanya pusing kot tu. Membatalkan hukum jihad. Hukum jihad tak ada lagi. Tak ada jihad. Tak boleh lawan penjajah. Penjajah. Dia beri duit, dia tarik orang susah, orang miskin, orang jahil, bebah, ikut dia. Dan dia bawa ajaran dia, pengikut dia ke seluruh jajahan British. Di Tanzania, di Uganda, di Malaysia. Di Malaysia ada pengikut-pengikut dia. Orang Melayu ada juga ikut. Ada orang Melayu ikut. Dan pihak Jabatan Agama kita membuat keputusan dia bukan ajaran Islam. Bila dibuat keputusan dia bukan ajaran Islam, penjajah British sudah buat perlembagaan, Suruhanjaya Red yang buat perlembagaan negeri kita dulu, mana nak beri merdeka. Islam adalah agama persekutuan. Agama-agama lain bebas. Bidang kuasa agama ialah bidang kuasa negeri. Mahkamah Syariah ialah bidang kuasa negeri. Mengikut perlembagaan, Mahkamah Syariah hanya boleh menghukum orang Islam sahaja. Tak boleh menghukum orang bukan Islam. Apabila Jabat Agama Kedah bertindak terhadap seorang cikgu, nama dia Abdul Rahim, tapi bawa Qadiani. Dalam tahun 70-an, tak silap saya, dia sebut ajaran Qadiani kalangan budak-budak sekolah. Lalu pihak Jabatan Agama Kedah ambil tindakan, bercara di Mahkamah Syariah. Lepas tu dibawa ke Mahkamah Sibil, Mahkamah Magistrate. Magistrate, Mahkamah rendah je. Atau Mahkamah Tinggi, buat Mahkamah Tinggi. Buat Mahkamah. Oleh kerana perlembagaan mengatakan bahawa Mahkamah Syariah bidang kuasa dia orang Islam saja. Qadiani tak masuk dalam Islam, maka tak boleh hukum. Maka dia bebaskanlah. Sampai hari ini tempat lain tak ada masjid. Di Selangor ada masjid, Kapuna Khodi ada masjid dia, Masjid Qadiani. Tapi Jabat Agama Selangor tulis ini Masjid Qadiani, masjid orang bukan Islam. Tulis gitu jelah supaya orang jangan pergi. Jangan pula hak tidak reti baca masuk dalam masjid ini pula. Ini bahaya, jangan. Ini yang berlaku di negeri kita. Memanglah penjajah Inggeris tolong dia. Di England ada masjid dia. Di England ada masjid dia. Lawa masjid dia. British dia banyak. Belah-belah Afrika ada masjid dia. Di Indonesia disebarkan ajaran dia. Kerana undang-undang Indonesia mengatakan kebebasan beragama, lain dengan negeri kita. Di Indonesia. Di Indonesia bila disebut Kementerian Agama, bila disebut pejabat agama di Indonesia, semua agama boleh berlaku di Indonesia. Kita ni bila sebut Kementerian Agama, Islam saja. Itu lain. Indonesia bila sebut agama, semua agama. Maka dia bebas sebar kalangan orang Indonesia. Di Indonesia ada masjid dia. Tapi orang Indonesia ni berani pergi bakar masjid. Orang Indonesia, kita tak berani. Bukan saya nak suruh bakar dah. Kalau orang buat nak kata mana? Bukan nak suruh bakar.
Tapi ini tipu daya orang putih. Tipu daya British. Di atas nama kebebasan, nak merosakkan orang Islam. Di antara fitnah yang diberi amaran juga ialah hilangnya kepercayaan orang yang mengaku Islam terhadap kekuatan ajaran Islam. Sehingga mereka tidaklah melakukan dakwah yang berani terhadap penyembah berhala, tetapi bergabung dengan mereka untuk mendapat kuasa dan mengekalkan kuasa pemerintahan. Walaupun menjual akidah, dan kita melihat adanya di kalangan orang-orang Islam memuja patung-patung yang dinamakan tugu. Hak Nabi sebut itu berlaku. Walaupun di sana ada orang Islam yang dia kata dia tak sembah berhala, cuma tugu je, buat patung memperingati askar-askar yang sudah mati, buat patung. Ambil bunga letak tu betul nengung sekejap. Ambil bunga letak nengung je. Ikut orang putih buat. Itu termasuklah dalam perkara memuja patung yang diharamkan. Tak ke siapa dia lah, orang besar ke orang apa ke, buat benda ni salah. Tak boleh mengikut ajaran Islam, salah. Dan mufti-mufti kita sudah memfatwakan haram. Tak boleh menghormati tugu. Dengan sebab itulah maka ulama-ulama kita mengharamkan gambar-gambar ni. Tak digalakkan gambar-gambar ulama orang mati dah apa dah, tak galak gambar-gambar ni. Kerana umat zaman dulu mula-mula buat gambar. Lepas tu buat patung memperingati tokoh-tokoh yang dihormati. Lama-lama puja ke gambar tu. Akhir-akhir bila siapa generasi yang jahil. Maka saddun lidzari'ah, untuk mengelak perkara ni merosak, jangan buat gambar. Lah ni buah di baju, buah macam-macam pula dah. Letak gambar di baju, tokoh-tokoh yang kita sayang buah gambar di baju. Itu tak molek dari segi Islam, tak molek. Tidak digalakkan, jangan buat. Bahkan ada ulama mengatakan haram, tak boleh. Buah gambar di baju, buat t-shirt, buat apa ni. Ni saya tegur lah di sini, tak ada orang tegur lagi. Tegur, tak boleh, tak elok. Kita menghormati pemimpin ni, doa pada dia supaya Tuhan beri rahmat pada dia. Bukan buat patung dia, buat gambar dia, tidak. Jadi hak mati-mati tu buanglah gambar, senang. Doa aja. Minta supaya Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 daripada asyratus sa'ah, tanda-tanda hampirnya kiamat, dimusnahkan dunia. Yang ke-7, hilangnya nilai yang sebenar terhadap kebenaran dan kebatilan, baik dan buruk, yakni yang benar dianggap salah, yang salah dan yang salah dianggap benar. Akhlak yang buruk dianggap mulia, dan sebaliknya akhlak yang mulia dianggap buruk. Pertukarnya nilai terhadap ma'ruf, perkara kebajikan yang baik, dan mungkar yang haram. Orang memandang hina terhadap orang-orang yang soleh. Penghormatan diberi kepada orang-orang yang zalim dan khianat. Perkara ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla as-sa'ati 60 khadda'ah yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. رواه الإمام أحمد. Artinya
sebelum berlakunya kiamat, ada tahun-tahun penipuan di mana akan dibohongi padanya orang yang benar. Dia anggap benar orang yang bohong. Dia khianat orang yang amanah. Dia beri amanah kepada orang yang khianat. Orang yang hina, fasik dan tidak taatkan Allah menjadi pemimpin dan jurucakap kepada orang ramai, yakni di dalam perkara hal pemerintahan, kerana dilantik menjadi pemimpin. Menunjukkan bahawa perjalanan dunia sudah tidak betul, sudah tidak ikut peraturan. Bila kita baca Fatihah, kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus, mencipta dan mengurus seluruh alam. Disebut oleh ulama akidah dengan tauhid, uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah dengan makna Tuhan yang layak disembah, diabdikan diri kepadanya. Rububiyah, Tuhan yang mencipta dan mengurus alam dengan peraturan-peraturannya. Sifat yang kita kaji, sifat macam sifat 20 dan sifat-sifat yang lain. Itu tauhidus sifat. Al-asma, nama-nama Allah Ta'ala, itu tauhid yang berkait dengan nama-nama Allah. Oleh kerana kita banyak mengaji kitab tauhid di zaman mutaakhir, di zaman pengaruh falsafah, pengaruh daripada kerajaan Abbasiyah yang menterjemahkan ilmu falsafah ke dalam bahasa Arab, melahirkan mazhab-mazhab falsafah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain lagi. Ulama-ulama di masa itu menghujahkan mereka yang ikut falsafah ini dengan sifat-sifat, kerana mereka sering mengkaji sifat-sifat. Kitab ini yang banyak dikarang, kitab ini yang banyak dikaji. Adapun yang berkait dengan uluhiyah dan rububiyah, banyak dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Oleh kerana orang kita tak mengaji tafsir, tak mengaji hadis, banyak tak tahu dalam perkara ini. Menunjukkan bahawa ilmu Islam ini makin lama makin dikurangkan ilmu Islam itu. Kurang, habis lepas satu-satu ilmu Islam. Di antaranya ialah tauhid rububiyah, Tuhan yang mentadbir alam. Tuhan jadikan tiap-tiap makhluk daripada makhluknya peraturan masing-masing. Langit ada peraturan, bumi ada peraturan, malaikat ada peraturan, binatang ada peraturan, manusia ada peraturan, pertanian ada peraturan, pembangunan ada peraturan. Ada peraturan yang boleh dicapai oleh akal manusia. Tuhan serah, beri kamu usahamu. Tuhan yang maha berkuasa, inilah berkait dengan taklif, dosa dan pahala. Ada perkara yang di bawah peraturan tabi'i, sifat semula jadi. Kita bernyawa, bernafas, itu tak boleh reka-reka. Binatang hidup kawasan air, kawasan masin, kawasan tawar, itu tak boleh reka. Pohon kayu hidup kawasan masing-masing. Manusia ada peraturan mereka sendiri. Bila manusia ubah peraturan, halal dan haram, baik dan buruk, mengikut fitrah, mengikut sifat semula jadi manusia, buat peraturan sendiri, maka bercanggah dengan sifat semula jadi. Bila bercanggah dengan sifat semula jadi, menjadi rosak, punah. Contohnya enjin kereta. Ada enjin kereta yang ditetapkan oleh penerbit dia dengan diesel. Ada enjin yang ditetapkan oleh penerbit dia, pengeluar dia, pencipta dia dengan petrol, dengan gas. Kita nak pakai, tak payah pitih, ambil air pun dalam enjin. Tak ikut bagaimana yang dicipta itu, maka rosaklah enjin. Pohon kayu, fitrahnya hidup dalam air, tempat ada air. Kita ambil tanah atas darat,
padi tanah atas darat, bukan padi dalam paya. Mampu tak boleh hidup. Kerana bercanggah dengan fitrah, sifat semula jadi dia. Bukan manusia yang duduk di bumi, naik ke selepas, lepas daripada kawasan dia, tak boleh menyama. Kapal terbang, lepas dari kawasan dia boleh meletup. Lepas dari kawasan dia. Ini sempadan yang Tuhan buat. Berlaku di akhir zaman, manusia langgar sempadan. Halal dan haram pakai reka sendiri. Baik dan buruk pada reka sendiri. Bahkan para ulama menafsirkan dengan sinuna khadda'ah, tahun-tahun yang menggoda. Dengan makna peredaran tahun tidak mengikut jam yang betul. Musim tak mengikut musim yang betul. Angin tak mengikut pusingan angin yang betul. Kerana pusingan dunia sudah jadi tidak betul. Dengan sebab perbuatan manusia sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut. Keburukan, kemusnahan, kerosakan di darat dan di laut. Dengan sebab kerja yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sendiri. Manusia yang buat kerja sendiri, tak ikut perintah Allah. Tak ikut sepadan Allah, ikut hawa nafsu. Maka berlakulah kerosakan. Supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka, mudah-mudahan mereka balik kepada Allah, balik pada agama. Tetapi di zaman mutaakhir orang tak nak ikut agama. Bila tak ikut agama, maka tak boleh baik lagi. Berlakulah kiamat. Dan kemusnahan sedikit demi sedikit. Orang yang benar dianggap bohong. Orang cakap betul. Sehingga dengan nas, dengan Quran, dengan hadis. Dengan Quran tak boleh ditodok lagi. Dengan hadis yang mutawatir. Yang sahih lagi mutawatir. Sahih. Tak boleh pertikar benarnya. Mutawatir. Ramai sahabat-sahabat ulama meriwayatkan mutawatir. Tak boleh dinafikan. Ramai sahabat meriwayat. Orang tak percaya juga. Orang tak percaya. Tetapi berita-berita internet orang percaya pula. Hak bohong. Ni dah. Ni. Berita internet. Berita hak orang suka. Ini hak orang percaya. Quran hadis orang tak bakal dah. Ini tanda-tanda. Kita rasa sekarang. Rasa sendirilah. Tanda-tanda kemusnahan. Orang benar dibohongin, orang bohong dianggap benar. Orang yang amanah dianggap khianat. Pengkhianat dijadikan amanah. Amanah jadi khianat, khianat jadi amanah. Tukar. Orang yang tak reti bercakap. Khususnya dalam perkara yang berkait dengan orang ramai. Hukum-hukum yang berkait dengan orang ramai. Kepentingan umum. Yang berkait dengan politik, berkait dengan ekonomi, berkait dengan peraturan-peraturan Islam. Kalau orang makan ni, minum, itu atas diri dia lah. Dia bercakap atas diri dia. Kalau Allah kata haram, haram kata halal, itu atas diri dia. Kalau arak dia minum, dia makan. Tetapi yang berkait dengan politik, berkait dengan ekonomi, tak ada kena-mengena dengan Islam, dia bercakap. Maka jadi punah. Merosakkan negara, merosakkan umat. Merosakkan alam, merosakkan dunia. Perancangan-perancangan yang tak betul. Kerana berlomba-lomba untuk dapat kemewahan kekayaan. Maka merosakkan bukit bukau dan gunung ganang. Merosakkan paya-paya. Merosakkan sungai. Merosakkan laut. Merosakkan perkara ini. Berlaku peperangan. Allah Ta'ala tersebut. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah perjalanan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Ada hukum yang berkait dengan perang. Penceroboh. Yang membunuh. Yang ganas. Ini dihentam dengan senjata. Sehingga dia mati. Ini dok di masjid Pompong. Di pasar Pompong. Kata-kata tak ke. Sama-sama orang Islam Pompong.
Sama-sama manusia yang tak bersalah. Tak ke orang tua, tak ke kanak-kanak. Bercakap dengan semangat. Hukum pula. Buat hukum. Ini tak apa, ni jihad. Jihad. Duk cakap pasal jihad. Pasal jihad fisabilillah. Tak mengaji pun hukum jihad. Semayang kena mengaji. Puasa kena mengaji. Haji kena mengaji. Zakat kena mengaji. Nak meniaga kena mengaji hukum-hukum agama yang berkait dengan perniagaan. Tak mengaji pakai meniaga je. Tak mengaji beramalat. Pakai gitu je. Pakaian kena tahu kewajipan menutup aurat, batas-batas akhlak. Tak ada pakai begitu je. Tak ada peraturan. Orang lelaki pakai pakaian orang puang pakai pakaian orang lelaki. Ini bercelaru habis. Orang buat apa ni? Buat racun binatang jadi makanan, jadi minuman. Ini sudah jadi rosak dunia. Dan bercakap tak ikut lagi peraturan-peraturan agama. Menandakan tanda-tanda akhir zaman. Kita rasa ialah itu amaran kepada kita. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat ialah beramal. Beramal soleh, tinggal maksiat, bekalan untuk hari akhirat. Ini. Jangan duk cari tarikh bila kiamat. Duk cari tarikh bila kiamat. Ini kerja tak kena dengan kita. Urusan bila kiamat, urusan Allah Ta'ala. Ada orang, dia kerja, dekat dah kiamat. Bila tahun berapa tu buat apa? Tapi buat maksiat, buat dosa. Tak bersedia untuk hari kiamat. Urusan bila kiamat, urusan Allah Ta'ala. Urusan kita menegakkan Islam, beramal dengan Islam, berjuang Islam. Lagi kita ada, kita tegakkan Islam ini. Bila kiamat, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 daripada tanda-tanda kiamat. Yang kecil menandakan dunia akan rosak, dihancurkan oleh Allah bila-bila masa sahaja. Diserahkan urusan kepimpinan kepada orang yang bukan ahlinya. Dilantik pemimpin orang yang tidak layak. Di mana para ulama yang mengkaji berkenaan fiqh siasat, fiqh pimpinan, mensyaratkan beberapa rukun dan syarat sebagaimana syarat sah sembahyang, puasa, zakat, haji. Kalau sembahyang ada syarat, ada rukun, pemimpin juga ada syarat, ada rukun. Syarat yang penting ialah Islam. Mesti seorang Islam. Tak boleh lantik orang bukan Islam. Yang kedua, syaratnya ialah al-ilmul mutawassil ila ma'rifatil ahkam wan nawazil. Orang yang tahu hukum-hukum syarak, hukum-hukum Islam dan masalah-masalah semasa. Yang ketiga, syaratnya ialah adil. Adil dengan makna tidak mengerjakan dosa besar dan tidak berterus menerus melakukan dosa kecil dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah walaupun tidak berdosa. Syaratnya ialah mesti seorang yang sihat, mampu menjalankan tugas. Syaratnya ialah seorang yang ada pengaruh, sebagaimana para sahabat memilih Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali
kerana mereka daripada Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang paling berpengaruh di zaman itu. Begitulah di zaman masing-masing. Itu syarat-syarat yang penting. Tetapi di akhir zaman, orang Islam sudah tidak hera perkara ini. Seperti mewakilkan urusan umat kepada orang yang bukan ahlinya menurut hukum syarak. Menyerahkan urusan mendidik dan mengajar kepada orang yang bukan ahlinya, yakni kepada orang yang jahil. Orang jahil disuruh mengajar, ataupun dia alim dalam bab-bab yang tertentu, dalam bab yang tak tahu pergi mengajar juga. Dia alim bab akidah yang berkait dengan tertentu, dalam bab fiqh, bab ibadat saja dia tahu, bab lain dia cara juga. Dia tak tahu bab muamalat, pergi cakap juga. Mesti dalam bab jinayat, hari ni orang cakap bab hukum hudud, habis pakai cakap hukum hudud belaka. Tak mengaji dalam bab itu. Apa lagi di zaman mutakhir, bila orang sebut ustaz, pakai kepiah, pakai serban, alim lah. Dia tak sedar setengah orang tu layak jadi terimam baca Fatihah ayat lazim je. Tak tahu hukum-hukum. Bahkan lantik jadi mufti. Orang yang tak cukup syarat jadi mufti. Habis jadi rosak umat. Ini tanda-tanda di akhir zaman yang Nabi sebut. Macam disebut dalam hadis bab taubat oleh Imam Nawawi, bila seorang yang mengerjakan dosa besar bunuh 99 orang, lalu dia menyesal, dia berjumpa dengan seorang rahib, seorang tok lebah. Dia tanya tok lebah tu, adakah Tuhan ampun dosa aku nak bertaubat? Tok lebah tu kata, jahat sangat. Dia katok tok lebah tu cukup sekatuk. Padang. Dia tak tahu dia jawab juga. Lalu dia cari orang alim. Tanya orang alim. Orang alim kata, macam mana Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa besar macam mana pun, kalau orang tu beriman, percaya pada Allah, iman dia ada, dia seorang Islam, dia bertaubat, Tuhan ampun. Aku nasihatmu, jangan duduk dalam negeri ni. Duduk sini mu kawan orang jahat, pergi negeri lain. Dia pun kisah dalam hadis terkenal. Siapa tengah jalan mati, lalu balah malaikat rahmat dan malaikat azab nak bawa syurga ke neraka. Akhirnya Tuhan langkit malaikat yang lain jadi hakim dan lebih kepada negeri yang dia nak pergi. Niat dia betul, dia ampunkan dosanya. Ini ada hadis menunjukkan bahawa jangan tanya orang tak erti. Tengok dia ustaz, tanya bab hudud. Tengok dia ustaz, tanya bab riba. Tengok dia ustaz, tanya bab benda yang tidak tahu dalam masalah hukum hakam. Apa lagi masalah yang besar-besar di akhir zaman berlaku. Orang yang khianat dilantik menjadi pemimpin. Orang khianat, tahu dah khianat, jahat, lantik pemimpin juga. Urusan orang ramai diberi pada orang yang tidak tahu mentadbir dengan betul, tak tahu urus dengan betul, latih dia juga. Pasal apa? Baik dengan kita, baik dengan kita, tolong kita sama, atas tolong kita, bukan mentadbir. Ini punah negara. Urusan wilayah ammah seperti kepimpinan negara dan kehakiman diberi kepada orang perempuan. Orang perempuan menjadi ketua negara ataupun perkara yang umum, ammah, wilayah ammah. Di sini terdapat perbincangan di kalangan para ulama. Adakah pemimpin boleh orang perempuan? Ada hadis, kita baca kemudian. Berhubung dengan perkara ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah memberitahu kepada kita. Abu Hurairah menceritakan,
بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال أنا ذا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Artinya sedang Rasulullah SAW berucap kepada orang ramai, tiba-tiba datang seorang badui. Orang badui ialah orang kawasan pendalaman yang jauh dari Madinah, jauh dari masjid tempat mengaji, tapi dia nak ke agama. Lalu ia terus bertanyakan Rasulullah SAW, bilakah berlakunya kiamat? Dia tanya Nabi, bila berlaku kiamat? Nabi sedang berucap kepada sahabat-sahabat. Dia masuk-masuk terus, dah tunggu. Wahai Rasulullah, kiamat bila? Rasulullah SAW meneruskan ucapannya, tidak mengendahkan soalannya dikemukakan. Rasulullah tak tahu, tak peduli kepada soalan dia. Maka setengah orang berkata ia mendengar soalannya, lalu ia tidak bersetuju dengannya. So, kalangan sahabat berfikir boleh jadi Rasulullah marah. Tengah bercakap kita tanya, tunggu Rasulullah berhenti dulu. Marah dah, sebab tu Rasulullah tak layan. Ada pula yang berkata ia tidak mendengar pertanyaan itu. Kalangan sahabat boleh jadi Rasulullah tak dengar kerana terlalu khusyuk bercakap, tak dengar soalan dia. Sehingga ia selesai memberi ucapan. Setelah selesai berucap, tiba-tiba ia bersabda, mana dia orang yang bertanya tentang kiamat? Mana dia tanya tentang kiamat tadi? Rasulullah sudah, tapi dia nak jawab kemudian. Mana dia yang tanya tentang kiamat? Menadakan soalan ini sangat penting. Lalu orang itu berkata, ini dia saya ya Rasulullah. Ini saya Rasulullah. Ini saya yang tanya. Lalu ia bersabda, lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila dihilangkan amanah. Bila amanah dihilangkan, amanah sudah hilang daripada orang Islam. Hilang amanah, tak ada lagi. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimanakah menghilangkan amanah itu? Bagaimana amanah dihilangkan? Sabda Rasulullah SAW, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlakunya kiamat. Bila urusan orang Islam diserah pada orang yang tidak layak, bukan ahlinya, mengikut hukum agama, tunggulah akan berlakunya hari kiamat. Kita perhatilah, masa kita ni ada tak lagi? Ada dah. Seluruh dunia orang Islam dalam keadaan yang sangat bercelau. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apabila sampai kepadanya berita bahawa orang-orang Parsi telah melantik orang perempuan menjadi raja mereka. Siapa berita raja Parsi latih orang puan jadi raja? Ceritanya Nabi hantar surat kepada raja-raja. Hantar surat kepada raja Rom, hantar surat kepada raja Habasyah, hantar surat kepada raja Masqat dan Oman, hantar surat kepada raja Mesir, mengajak raja-raja ni masuk Islam. Kalau kamu Islam, kamu selamat.
Raja Masqat dan Oman, Raja Habasyah, Raja Bahrain masuk Islam. Raja Mesir melayan baik utusan Nabi, hantar hadiah pada Nabi, menghantar seorang hamba perempuan, Maria Al-Qibtiyah, kepada Nabi. Zaman dulu, zaman hamba. Dan Nabi duduk dengan hamba ini dan boleh anak Ibrahim. Dan Nabi berpesan pada sahabat-sahabat dia, bila kamu pergi ke Mesir, kamu jaga baik orang Mesir, kerana hubungan silaturahim, hubungan keluarga dengan aku. Walaupun ribu buku Nabi ke lagi, kerana Hajar isteri Ibrahim melahirkan Ismail daripada Mesir. Siapa nak kata berapa pupu Nabi ke lagi. Kita ni kat 2 pupu lupa dah dua pupu dah kena ada. Ini kena faham. Raja Mesir, Raja Rom, bila terima surat Nabi, lalu dia tanya, ada tak orang di Mekah ataupun di Madinah tempat lahir Nabi ni ada berniaga di Syam? Masa tu perniagaan antara Mekah dan Syam ada. Lalu ada di bawah Abu Sufyan. Abu Sufyan salah seorang pemimpin Mekah berniaga di Syam. Nabi tanya Abu Sufyan, betul ke ada orang mengaku jadi Nabi? Abu Sufyan kata ya. Dia ajar apa? Dia ajar mengajar orang kepada mengesahkan Allah, meninggalkan menyembah berhala. Ada orang tua zaman dulu tinggal. Nabi tanya, siapa yang ikut dia? Abu Sufyan kata, yang ikut dia ramai orang muda-muda dan orang miskin. Raja Rum kata, atba'ur rasul, itu pengikut Rasul-Rasul. Bila dengar begitu, menyebabkan padri-padri dalam keadaan yang bising. Sudah, raja kita nak masuk Islam dah. Lalu padri kata, sebenarnya aku tak masuk Islam. Aku cerita saja. Lalu dia layan utusan Nabi dengan baik, balik. Kerana mengikut amalan antara bangsa, utusan adalah diplomat di zaman ini. Kita bermusuh macam mana pun dengan negara itu, tak boleh kacau diplomat dia. Ini diajar zaman dulu, dan Islam pakar hukum ini. Dia ada pun Parsi sebaik saja menerima utusan Nabi, dihina utusan Nabi, dia sergah utusan Nabi. Ghassan terima utusan Nabi, bunuh utusan Nabi. Raja Parsi terima surat, koyok surat. Nabi kata, wa idza halaka Kisra fala Kisra ba'da. Bila Kisra Raja Parsi jatuh, tak ada Kisra lepas dia lagi. Nabi kata akan dikoyok macam dia koyok surat dia. Masa tu utusan Raja Parsi. Lepas tu Raja Parsi suruh utusan dia, gubernur dari Yaman, Bazan, pergi jumpa dengan Nabi. Nak tengok lagu mana. Jumpa dengan Nabi. Masa tu dia beritakan Raja Parsi sudah mati. Raja Parsi mati, dapat berita ke Nabi. Dan Bazan ni dipujuk masuk Islam. Balik ke Yaman, membawa Islam, memimpin Islam di Yaman, Bazan. Bila dia beritahu, Raja Parsi melantik perempuan. Nabi bersabda, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Riwayat Bukhari. Artinya tidak mencapai kemenangan kaum yang melantik pemimpin urusan mereka seorang perempuan. Tak bahagia umat yang melantik pemimpin mereka perempuan. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, idza kanat umurukum ila nisaikum fabatnul ardi khairul lakum min dhahriha, akhrajahu Tabarani. Yani apabila berlaku urusan kamu diserahkan kepada kepimpinannya kepada perempuan di kalangan kamu, maka perut bumi menjadi lebih baik daripada belakangnya, dan tanah baik atas tanah, menandakan kebinasaan. Dalam hal ini terdapat pembincangan di kalangan para ulama.
Ada ulama mengatakan dimaksudkan dengan hadis ini ia tidak boleh melantik menjadi ketua negara, menjadi raja, jadi presiden, jadi menteri yang mengenai dengan urusan umum, tidak boleh. Adapun kalangan ulama mengatakan boleh dilantik menjadi ketua dalam urusan-urusan yang menasabah dengan orang perempuan. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia itu dengan sifat fitrah, sifat semula jadi masing-masing. Ada semula jadi yang sama, lelaki perempuan. Ada semula jadi yang berbeza. Melahirkan anak, menyusu anak, jaga anak di rumah. Ini sesuai dengan fitrah, sifat semula jadi orang perempuan. Orang lelaki tak boleh cari nafkah. Di sana ada benda yang sama, lelaki perempuan. Ini kena faham. Dalam masalah ibadat pun, kedegi ke Mekah, tawaf capur lelaki perempuan, sa'i capur lelaki puang, semayang dok orang puang duk suku. Ini kena faham. Dalam bab ini ada ulama mengatakan jawatan yang menasabah dengan perempuan boleh memegang jawatan itu. Mereka boleh menjadi ahli syura, ahli mesyuarat. Kerana Nabi menerima pandangan isteri dia Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam peristiwa Hudaybiyah. Bila Hudaybiyah payah nak terima oleh sahabat, rasa berat, bukan tak percaya Nabi, marah kepada musyrikin, marah. Bila Nabi suruh tahallul, mereka tak tahallul. Tahallul yang makna mereka yang pakai ihram. Wa atimmul hajj wal umrah lillah fa in uhsirtum fama istaysara minal hajj. Sempurnakan umrah kamu, haji dan umrah kamu. Bila kamu ditahan, hendaklah kamu bertahallul. Maknanya bila seorang yang pergi Mekah, haji ataupun umrah, dia sudah pakai ihram. Siapa tengah jalan berperang, sebab dia masuk Mekah, dia halang, visa tak ada, macam mana nak buat? Dia sudah niat, tak boleh buang pakaian begitu saja, mesti bayar dam ihsar, iaitulah dia sembelih binatang ternakan, kemudian digunting rambut dia, cukur kepala dia, baru boleh buang pakaian ihram. Itu cara dia. Bila turun ayat ini, Nabi mengarahkan sahabat dia supaya buat. Masing-masing buat tak tahu. Kerana perjanjian Hudaybiyah, perjanjian dianggap berat sebelah. Nabi masuk ke khemah dia, Ummu Salamah, isteri dia, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kata, Rasulullah buat, jangan peduli. Maka Nabi ikut pandangan Ummu Salamah. Dalam hadis riwayat yang lain, Sayyidina Umar menyampaikan ucapan di masjid, menentukan satu keputusan. Lalu seorang perempuan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah Tuhan berfirman dalam Quran? Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan terbetul, Umar yang salah. Ini menandakan bahawa perempuan boleh jadi ahli mesyuarat. Ini para ulama khilaf dalam bab tentu masalah jadi hakim. Adakah orang perempuan boleh jadi hakim? Mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan jumhur beberapa mazhab yang lain, tak boleh orang perempuan menjadi hakim. Kalau jadi hakim, dia jatuhkan hukuman dia tidak sah. Mazhab Hanafi mengatakan orang perempuan kalau jadi hakim haram, hukuman dia diluluskan kerana darurat. At-Tabarani, Imam Tabarani mengatakan boleh orang perempuan menjadi hakim. Dalam kisah perempuan boleh menjadi saksi. Menjadi saksi. Dalam Quran ada fa in lam tajidu rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tak ada saksi lelaki, boleh lantik dua saksi perempuan untuk menggantinya dalam kisah hutang. Kisah hutang. Ada ulama memanjangkan kisah yang lain. Kisah yang lain dipanjangkan. Maka At-Tabarani mengatakan bahawa dibolehkan perempuan menjadi hakim dalam kisah yang dia boleh jadi saksi. Bukan semua kisah. Dalam kisah yang berat, maka mestilah orang lelaki. Ini kerana perempuan dengan fitrah dan lelaki dengan fitrah dia.
Ada pula nak ikut orang putih. Orang putih kata hak wanita kena sama, hak perempuan kena sama. Ada sama, ada tak sama. Tak sama dengan fitrah, sifat semula jadi. Orang yang Tuhan jadi dia boleh pikul 100 kg. Adakah di atas nama sama suruh hak dak urut pikul banyak tu juga? Tak boleh. Itu pikul barang, pikul tugas sama juga. Akhirnya orang putih pun walaupun dia kata gitu, dia pun kokoh juga. Kokoh juga tak apa nak ikut. Oleh kerana itulah pilihan raya dia mereka menang hak lelaki. Walaupun hak lelaki itu kata jahat, kalau calon perempuan. Kalau ini mungkin ada pandangan-pandangan itu, mungkin hal yang lain, tapi supaya hak seka buaya seka rimah, supaya belaka hak lelaki hak buaya seka rimah seka. Rimah ni dia ngaung kuat, buaya ni senyap-senyap ya bok tak takak. Tu je. Sama je, tak ada beza. Perlu dipahami bahawa Islam telah menetapkan syarat-syarat yang banyak kepada orang yang dilantik menjadi pemimpin untuk menjamin pelaksanaan hukum Allah dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. InsyaAllah kita akan pelajari pada bab yang akhir. Tetapi apabila manusia dipengaruhi oleh kebendaan wang ringgit, di akhir zaman orang kena duit je. Asal boleh duit sudah, boleh duit sudah, ada apalah halal haram pun. Halal haram ni duit ingatkan makan babi je, kelawar harap je. Pilih pemimpin tak ada kait dengan halal haram. Dia tak sedar ayat-ayat Quran mengatakan, banyak ayat Quran dalam Quran, wa qala dhu'afa lina sakuru inna kunna lakum tab'a. Berkatalah orang-orang yang lemah, rakyat-rakyat yang lemah ni kepada pemimpin mereka dalam neraka, tidakkah kami ikutmu atas dunia dulu? Banyak ayat Quran mengesahkan dalam Quran bagaimana di hari kiamat kelak dihimpunkan orang dengan pemimpin dipilih di atas dunia ini. Wa yawma nud'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami memanggil manusia dengan imam, pemimpin yang dipilih di atas dunia ini. Jangan ingat bila pemimpin tu buat benda yang haram, yang salah, kita yang sokong kerja kuat, ada naik bonyo, naik apa untuk dia, jangan ingat saja. Itu dikira pada hari kiamat kelak. Ni ada apa asal boleh piti sudahlah. Ini kena faham. Kepentingan duniawi semata-mata boleh projek, boleh benda, maka kebanyakan manusia tidak lagi mengindahkan urusan agama dalam mentadbir kebaikan mereka di dunia untuk menjadi kebahagiaan di negeri akhirat. Perkara kepimpinan negara atau berpolitik Islam menjadi perhatian besar di kalangan umat Islam sehingga kejatuhan kerajaan Utsmaniyah. Berlakunya zaman penjajahan, tiba-tiba umat Islam tidak lagi memandang berat dalam urusan politik Islam, sedangkan ulama-ulama silam telah membincangkan perkara ini di dalam kitab aqaid, dalam kitab akidah. Wallahu a'lam.